Assalamualaikum, selamat datang. Dah lama aku tak buat video dan hari ni aku baru ada kesempatan. Sebelum ni komputer aku masuk virus pula. Aduh, memang bad luck betul lah kan. Tak apalah, dah takdir, berserah, ada hikmah. Okey, kau pernah tengok tak video-video atau footage-footage ataupun movie ke apa ke yang berkaitan macam footage macam ni? Oh, go. Okey, kau nak tengok kan video-video tu, contoh-contoh video tu lah. Okey, kalau korang tengok, pemikiran korang yang pertama apa? Mesti ada dua benda, iaitu betul ke atau tak betul. Kan? Pemikiran kita mesti fikir betul ke ataupun benda ni fake ke. Okey, disebabkan dunia hari ni sinonim dah benda tu, hantu tu apa, ini apa. Okey, dalam Islam sini dah menerangkan bahawa alam ghaib tu wujud. Bila alam ghaib tu wujud, ada jinnya, ada syaitannya, ada itulah. Kita tak nampak diorang boleh nampak kita. Tetapi persoalannya, kenapa ada waktu-waktu kita boleh nampak? Seperti contoh kalau kat Malaysia boleh nampak pocong, boleh nampak Pontianak, boleh nampak jenis-jenis hantu tu lah. Kenapa ada waktu kita boleh nampak, ada waktu kita tak nampak langsung? Ada orang semua hidup tak pernah nampak, tapi takut. Tak pernah nampak, tapi takut hantu tu. Persoalannya mudah, kerana dia berada di dimensi yang lain, kita di dimensi yang lain. Dalam Islam pun dah beritahu kita kan ada alam ghaib. Tetapi apa yang aku cuba nak terangkan sini adalah macam mana nak memahamkan korang alam ghaib tu macam mana. Aku bukan nak bercerita tentang teori ke apa ke, ni nak bagi korang faham saja, nak bagi korang faham macam mana konsep tu terjadi. Okey, dimensi ni umpamanya macam korang duduk dalam kereta yang tinted habis. Sekeliling cermin tinted, depan, belakang, tepi semua tinted. So bila cerita pasal tinted ni, korang tahulah kan, orang luar tak boleh nampak dalam, orang dalam boleh nampak luar. Kan? Konsep tinted macam tu. Di situ menjelaskan bagi korang faham bahawa yang di dalam kereta yang ada tinted itulah alam ghaib. Orang yang kat luar kereta itulah orang alam nyata. Bila korang duduk dalam kereta, kau boleh nampak orang lalu lalang apa semua, korang hidung depan cermin kau, kan? Buat tak senonoh depan cermin kau. Engkau pun boleh buat tak senonoh dalam kereta Na'udzubillah min zalik, jangan buat benda tu. Tapi orang luar tak boleh nampak kau. Kau boleh nampak orang luar, kan? So persoalan dia sekarang, adakah orang dekat luar tu boleh nampak orang kat dalam tu dalam certain waktu? Dia boleh. Sebagai contoh, jika kau kat dalam kereta tu, turunkan cermin, hai, kau nampak orang luar, dan orang luar pun nampak kau. Itulah penjelasan macam mana orang kadang-kadang kita boleh nampak makhluk gaib ni. Teori ni mudah macam tu. Bila cermin kau turun, orang luar boleh nampak dalam. Yang orang dalam kau boleh nampak luar lah. Jadi bolehlah nampak segala benda lah, jerawat kau, tak hidung kau tak habis korek tu semua kan. So itu penjelasan dari segi kau nak faham kenapa ada waktu kau boleh nampak, ada waktu kau tak boleh nampak. Tetapi kenapa kau boleh takut walaupun kau tak nampak? Sebab kau tahu dalam kereta tu ada orang. Kau tahu. Kadang-kadang dalam kereta tak ada orang pun, tapi kau tahu dalam kereta tinted tu ada orang. Pasal tu kereta. Kereta mesti ada orang dalam tu, kan? Takkan biar awak bawa kereta kan. Jadi persoalan dekat sini lah, kerana kita tahu alam ghaib itu wujud dan ada penghuni di dalamnya. Walaupun kita tak nampak, kita tahu yang kita ni berkongsi dunia yang sama, cuma dimensi yang berlainan. Sama ada footage, video yang korang tengok tadi tu betul ke tak betul, itu persoalan yang berbeza. Persoalan yang kedua, kenapa pula ada waktu kita boleh nampak, dan kenapa dia boleh munculkan diri dia keluar daripada alam ghaib, munculkan diri dia kepada kita? Okey, ada beberapa sebab, dan salah satu sebabnya adalah kerana kejahatan ataupun kenakalan makhluk di alam ghaib tu cuba nak kacau kita. Itu saja. Dia nak kacau kita. Sebab memang syaitan ni dia mengganggu hidup manusia je, hidup dia.
sama ada mengganggu dari segi hati kita, kacau suruh buat jahat. Yang kedua, takut-takut kita. Dua benda tu. So dia memang saja nak mengacau. Dia duduk bertenggek, dia ikut kau balik, dia tunjuk muka kau, tunjuk muka seram dia. Tu saja. Dia tidak ada benda lain pun. Tetapi ada juga dalam keadaan dia diarahkan untuk mengganggu kau. Sebagai contoh, orang hantar hantu, orang hantar pelesit, orang hantar santau, benda-benda macam itulah tu. Dan yang ketiga pula, boleh jadi korang sendiri yang terbuka hijab atas izin Allah. Terbuka hijab, dia tak nak pun tunjuk diri dia, tapi kau terbuka hijab. Sebagai contoh, macam alam Melayu ni, kita tahu yang alam bunian, kadang-kadang diorang tak nak tunjuk pun, tapi kita terbuka hijab, Allah izinkan, ternampak lah orang bunian semua. Dan ada juga diperkatakan oleh orang-orang bijak pandai, mengatakan bahawa bunian tu siapa sebenarnya. Okey, itu persoalan yang akan aku cerita nanti. Aku tak nak cerita sekarang lah. Aku akan buat konten yang lain bercerita pasal bunian pula. Okey, insyaAllah. Hantu-hantu ni sebenarnya dia punya origin dia kat mana? Origin dia, kan? Macam Annabelle, lepas tu cerita-cerita hantu, dia ada origin dia, datang asal-usul dia. So asal-usul hantu ni mana? Siapa yang mula-mula bagi tahu? Okey, sebenarnya tidak ada orang cakap fakta yang kukuh lah. Tak ada sejarah yang kukuh. Tak ada orang claim, tak ada orang yang claim cakap dia ni start daripada sini, dia ni sini, dia ni yang start dulu. Tak ada yang betul-betul kukuh, yang tak ada kerja pun orang nak cari pun. Benda tak ada kerja lah orang nak cari siapa start dulu. Tak ada orang kerja pun. Cuma adalah beberapa teori dan beberapa pendapat. Benda-benda ni wujud semuanya adalah kerana hasil daripada orang buat khurafat, tahyul-mahyul ni. Start daripada situ. Kita semua tahu bahawa syaitan, iblis, jin jahat ni semua, jin kafir ni semua, diorang punya specialist diorang ni adalah mengganggu. Macam aku cerita tadi, diorang mengganggu. Okay, bila mengganggu, mana-mana yang kita cuba macam sibuk nak bercakap, dari mulut ke mulut bercerita benda yang tak ada, kau bercerita sampai benda tu jadi satu keyakinan. Bukanlah keyakinan tu pegangan ke apa, tapi lebih kepada macam adat kepercayaan orang. Benda tu muncul. Bila benda muncul, syaitan dan juga jin kafir ni, dia ambil kesempatan atas benda tu. Benda ni mudah. Contoh macam bahawa benda yang tak ada, tapi bila kita create dalam bentuk adat macam tu, adat kepercayaan kita. Contoh, jangan keluar nanti kena sorok dengan hantu raya. Contoh, lama-lama muncul syaitan ni atas kesempatan yang dia cuba nak ambil. Boleh jadi origin cerita hantu ni adalah kita sendiri yang create. Salah manusia tu sendiri yang create. Kita create benda yang tak ada, benda tu sampai ada atas izin Allah. Syaitan ambil kesempatan atas benda tu. Dan yang kedua pula, tadi aku cerita tadi, hasil khurafat orang buat sendiri, iaitu dia cuba nak jadi kebal, sudah jadi orang minyak. Macam mana dia ditipu oleh syaitan, jin. Kau nak jadi kebal, kau kena lumur pakai minyak, kau kena rogoh orang, apa semua. Syaitan dia kalau nak perbodoh orang, dia buat macam tu. Kalau kita fikir logik lah kan, apa kejadahnya nak jadi kebal kena lumur minyak, nak jadi kuat kena berasapkan badan pakai kemenyan. Fikir logik, kejadah yang benda tu kan. So syaitan ni nak memperbodoh orang. Jadi bila orang-orang ni cuba diperbodohkan, muncullah benda-benda tu. Kau nak jadi kuat, bela saka. Dia bela saka ni muncul. So boleh jadi origin hantu ni daripada asal-usul orang buat khurafat, puja orang, puja, bukanlah orang yang dah mati tu hidup balik. Jin dan syaitan tu yang menyerupai makhluk tu. Contoh, ada orang meninggal, ada perempuan mengandung meninggal. Pontianak waktu tu tak wujud lagi, tapi origin cerita tu, datang seorang ni bomoh ni, dia nak buat jahat kat orang lain. Syaitan bisik pada hati dia, bisik kat telinga dia, kau nak kacau orang, kau pergi puja kubur ni, nanti akan muncul hantu. Dia puja, muncul pontianak contoh. Padahal syaitan perbodohkan dia je, tak ada apa pun sebenarnya. So dia puja, syaitan menyerupai hantu pontianak. Pontianak,
hasil orang mati sebab beranak. So dia jadi adat. Adat dia jadi kepercayaan, dan sampai sekarang orang menjadi adat kepercayaan tu, orang mati beranak dipuja jadi pontianak, contohlah. So itulah menjadi salah satu origin teori pendapat aku terhadap origin cerita ni. Okey, so itu saja aku nak beritahu, saja bawa kosong. InsyaAllah aku akan cerita mengenai bunian. Sebenarnya tujuan aku buat video ni nak cerita pasal bunian. Ni kira teaser je. Teaser pun dah berapa minit. Teaser, aku nak cerita pasal alam bunian. InsyaAllah aku akan cerita pasal alam bunian. Nantikan, jangan lupa subscribe, share, like dan komen apa konten yang korang nak aku buat. InsyaAllah aku akan try buat apa-apa saja, tak kisah. Aku akan struggle untuk mencari konten, InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum.